Okay, Assalamualaikum. Masih lagi bersama Cikgu Wani untuk subjek sains hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar bab 1 dan beralih kepada organ daria, lidah, kulit dan juga hidung. Okey, untuk organ daria yang kita akan belajar hari ini, yang pertama adalah hidung. Okey, hidung. Pegang hidung. Okey, untuk hidung, dia merupakan organ daria yang akan kesan rangsangan yang dihasilkan oleh bahan kimia kat udara. So, apa-apa bahan kimia yang kat udara ni, hidung akan kesan dulu. Lepas tu, barulah otak akan tafsir dia sebagai bau. Okey, macam mana dia proses ni berlaku? Okey, molekul bahan kimia tu akan masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Tengok gambar, melalui lubang hidung ke rongga hidung. Lepas tu, dekat rongga ni dia ada sel epitelium. Okay, dekat sel epitelium tu ada mukus. Mukus ni macam lendir kan. Macam semua tu, mukus tu macam lendir. Okay, lepas tu mukus ni dia berfungsi untuk memerangkap mikroorganisma dan habuk yang kita sedut semasa kita menarik nafas. So, habuk-habuk yang terkumpul tu akan berubah menjadi menjadi tahi hidung. Okey, dekat bahagian atas rongga hidung tu ada reseptor bau. Reseptor bau ni berfungsi untuk kesan bahan kimia, lepas tu dia tukar menjadi impuls. So, impuls tu lah yang akan hantar ke otak, seterusnya akan ditafsir menjadi bau. So, bau tu bau apa? Okey, beralih pada organ daria yang kedua yang kita akan belajar hari ni ialah kulit. Okey, dalam badan manusia ni, kulit ni ialah organ yang terbesar sekali. Okey, so dekat kulit ni, okey, contoh kat tangan ni, dekat kulit ni ada 3 lapisan, iaitu epidermis, lapisan luar ataupun lapisan atas ni, dermis, bahagian tengah dan juga lapisan lemak bawah sekali. Bahagian paling dalam tu lapisan lemak. So, dekat kulit ni ada 5 jenis reseptor yang akan kesan rangsangan. So, 5 jenis reseptor tu apa? Yang pertama sekali kita akan rasa sakit. Yang kedua sejuk. Yang ketiga haba. Yang keempat rangsangan terhadap sentuhan. Yang kelima rangsangan terhadap tekanan. Kita tengok struktur tu. Dekat mana dia punya reseptor sejuk. Reseptor sejuk tu macam dekat pokok. Atas tu reseptor sejuk. Dia mengesan rangsangan sejuk. Kalau sakit, dia dekat lapisan epidermis macam ranting-ranting kayu tu. Tu untuk reseptor sakit. Okey, kalau haba dekat dengan reseptor sejuk juga. Sejuk. Dan sentuhan. Tekanan. Yang paling penting ingat reseptor sakit tu dekat lapisan epidermis. Epidermis, okey, yang ranting-ranting kayu, macam ranting-ranting kayu tu. So, dia punya kulit manusia ni, okey, bahagian kulit manusia kita ni, kulit kita ni, dia sangat nipis. Dia antara 0.5 mm hingga 4.0 mm. So, dekat setiap bahagian tu dia punya ketebalan dia berbeza-beza. Okey. Okey, yang last sekali ialah tahap kepekaan terhadap rangsangan. Okey. Tahap kepekaan kulit ini dia bergantung pada 2 faktor. Yang pertama, ketebalan epidermis. Yang kedua, bilangan reseptor. So, kalau epidermis tu lagi tebal, okay, dia kurang kepekaan. Kalau contoh sini, kalau nipis kulit tu, lagi cepat rasa sakit. Lagi cepat dia kesan rangsangan. Okey, yang kedua, bilangan reseptor. Bilangan reseptor, yang bahagian kulit yang banyak bilangan reseptor ni akan lebih peka terhadap rangsangan. Okey, untuk organ daria yang terakhir ialah organ daria lidah. Lidah. Okey, untuk organ daria lidah, dia ialah organ daria untuk rasa. So, bayangkan kalau kita ada lidah, macam mana kita nak rasa satu makanan tu sedap ke tak? Okey,
Samping tu, lidah juga membantu untuk membentuk bunyi dalam pertuturan. Dekat lidah ni, dia ada, lidah ni sentiasa dilembabkan oleh kelenjar liu. Air liu tu sentiasa bagi lidah tu lembab. Lepas tu dekat bahagian lidah ni, dia ada macam-macam jenis reseptor yang dipanggil ataupun disebut sebagai tunas rasa. Macam tunas rasa ni berfungsi. So, bila kita makan, makanan tu akan melarut dalam air liu. So, makanan yang larut tu akan rangsang tunas rasa untuk cetuskan impuls. Impuls yang terhasil tu akan dihantar ke otak oleh sel saraf. Kemudian kita tahu rasa tu macam mana. Rasa tu masin ke, masam ke, pahit ke. Melalui tunas rasa. Okey. Yang seterusnya ialah hubung kait antara organ deria dengan kepekaan terhadap kombinasi rangsangan. Okey, macam kita balik sebelum ni, cikgu kata satu organ deria dia rangsang terhadap sesuatu rangsangan je. Contoh dia, kalau mata, dia peka terhadap rangsangan terhadap cahaya. Kalau lidah, peka terhadap rangsangan rasa. Okey, tapi kalau contoh satu deria tu terjejas ataupun satu deria tu rosak, organ deria lain pun akan terikut sama ataupun terjejah. Sama ada, dia tak ada terjejah, maksudnya sama ada terjejah secara positif ataupun negatif. Kalau positif tu dia akan lebih peka ataupun dia akan turut sama terjejas. Okay, contoh dia. Contoh kalau demam ataupun sesama lah. Dia sesama, dia tak ada selera nak makan. Sebab apa? Sebab deria bau dia lemah. Okey. Deria bau dia lemah sebab hidung dia dipenuhi dengan mukus. Okey. Lepas tu bila hidung dia tak boleh bau, dia pun tak ada selera nak makan. Lidah dia tak ada rasa deria rasa. Deria rasa tu akan menjadi lemah. Okay, contoh yang kedua, kita bagi contoh orang yang buta. Okey, bila orang tu buta, dia kurang satu deria, maksudnya deria penglihatan itu kurang. Tapi dia ada kelebihan tempat lain. Maksudnya dia lebih peka terhadap sentuhan. Okay. Deria sentuhan dia akan lebih peka. Sebab tu dia pun guna buku braille. Tulisan braille tu. Sebab kulit dia pun lebih peka terhadap sentuhan. Lepas tu lagi satu, dekat kulit, dekat ibu jari ni, dia banyak reseptor dan juga kulit dia nipis. Okey, untuk hari ni itu sahaja. Harap dapat memberi sedikit kefahaman terhadap organ deria, rangsangan dan gerak balas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.